Okey, baik. InsyaAllah kita mulakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada hari ini, pada malam ni, malam Jumaat, seperti biasa, minggu kedua dan yang keempat yang kita insya-Allah akan ambil berkaitan tajuk fiqh, dan apa yang berkaitan dengan fiqh insya-Allah. Dan kebetulan malam ni saya minta kepada pihak penganjur supaya benarkan saya sambung dan juga cuba untuk habiskan tajuk Islam Agama Sempurna, yang sebenarnya dari 10 tajuk, yang mana buku ni, buku kecil ni sebenarnya dikarang atau dihimpunkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, pengarang kitab Adwaul Bayan, yang mana beliau buat syarahan ataupun buku ni ataupun ceramah ni apabila diminta oleh raja kerajaan Maghribi untuk beliau bincangkan tentang Islam Agama Sempurna, tentang Islam Agama Sempurna, dan beliau akan beri syarahan tersebut di dalam dalam Masjid Nabawi, dan kemudian diminta oleh rakan-rakan beliau untuk dibukukan supaya menjadi manfaat. So dalam tajuk yang kita ambil dulu, kita refresh pasal lama kita tinggalkan. Kita dah ambil sebenarnya sampai tajuk ke-7. Dia 10 tajuk, dia bincangkan berkenaan dengan Islam Agama Sempurna, dan dalam tajuk Islam Agama Sempurna tu mula sekali dibincangkan berkenaan dengan tauhid dan juga bentuk-bentuknya. So bila Islam datang, Allah Ta'ala berikan kepada Islam, berikan dalam Islam ni asas tentang akidah yang sempurna. Tidak ada ruang sebenarnya untuk seorang Muslim tu sebenarnya terpesong atau tersesat untuk tidak mengenal Tuhannya. Jadi itu adalah perkara yang memang diketahui, kita bincangkan, alhamdulillah. Dan tauhid tu kita bincang tauhid rububiyah, tauhid takbiran, mengetahui Allah Taala tu mentadbir yang mengadakan alam ini. Kemudian kita tauhid ada masalah ibadat, iaitu tauhid uluhiyah. Pasal banyak orang mengaku Allah Taala Tuhan tapi kan tak sembah Allah Taala. Kemudian tauhid pada asma dan sifat, mana menunggalkan Allah Taala pada nama dan juga sifatnya. Yang mana kita tahu Allah Taala melihat, tapi penglihatan Allah Taala maha tinggi, maha agung, tidak seperti penglihatan manusia. Kan hidupnya Allah Taala macam tu juga. So, jadi kita ambil sudut berkenaan. Kemudian tajuk kedua kita ambil tentang bimbingan. So, banyak orang kadang-kadang lepas masuk Islam pun masih lagi cuba cari tentang morality, tentang akhlak atau nilai daripada selain Islam, sedangkan Islam terdatang dengan kesungguhan berkenaan dengan tajuk bimbingan. Kemudian yang ketiga kita ambil adalah pembezaan di antara amal soleh dan juga yang bukan soleh. Kita bincangkan syarat-syarat amal soleh yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Dia kata syarat penerimaan amal tu yang kita sering sebut 2 kan, ditambah lagi 3. Dia kata berkenaan dengan pertama kena ikhlas kerana Allah Taala, kedua mutaba'atir rasul, dan yang ketiga mesti akidah yang betul. Kalau akidah tak betul pun akan tertolak. Kemudian yang keempat kita ambil berhukum dengan selain hukum syariat, selain syariat Allah Taala. Yang kelima berkenaan keadaan masyarakat kita bincangkan. Kemudian yang keenam berkenaan dengan masalah ekonomi. Kemudian yang ketujuh yang kita ambil adalah tentang politik atau pentadbiran. Yang kita bincangkan berkenaan bagaimana seorang pemerintah, sama macam tajuk yang kita bincangkan semalam, itu berkenaan dengan berkenaan dengan hak atau hak dan tanggungjawab pemerintah. Dan di antara tanggungjawab pemerintah tu adalah memastikan terpeliharanya agama, kemudian nyawa, kemudian harta, akal,
dan juga nyawa masyarakat keseluruhan, termasuk maruah dan juga keturunan. So hari ni insya-Allah kita akan ambil insya-Allah yang ke-8, kita ada 3 lagi tajuk. Hari ni insya-Allah kita ambil yang ke-8. Yang lepas yang ke-8 ni baru kita insya-Allah tinggal lagi 2 lagi. Berkaitan dan tajuk penting. Memang dia kata benda ni memang berkait rapat dengan kepentingan kita sekarang ni, terutamanya yang 3 tajuk akhir. Okay, yang ke-8. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, yang ke-8 yang tanda Islam ni agama sempurna adalah wa ammal mas'alatus tsaminatu, adapun persoalan yang ke-8. Adapun persoalan yang ke-8 allati hiya, yang ia adalah taslitul kuffari 'alal muslimin, penguasaan orang-orang kafir ke atas umat Islam, ke atas orang-orang Islam. Maka perkara ni penguasaan kepada kita betul dan benar. Allah Ta'ala menjanjikan, menyatakan bahawa agama diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam, tak ada terima yang lain. Kalau dia kata ada orang menyamakan Islam dengan yang lain atau mengatakan bahawa mengatakan bahawa Islam ni bukan sepatutnya dominan, bahkan Islam ni sama macam kefahaman lain, perlu hormat agama lain, maka orang tersebut telah pun keluar daripada Islam. Sebab tak ada diterima agama kecuali Islam. Al-Quran mengatakan sedemikian dan kita berpegang dengan perkara berkenaan. Sebab kita bukan bawa just nilai, bahkan nilai yang benar. Kalau orang bawa nilai saja, mungkin orang boleh kata sama. Semua orang filosofer bawa nilai yang sama, mahukan keadilan, kesaksamaan, keamanan. Namun begitu Islam didatang dengan aturan yang lebih tinggi itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan buah fikiran daripada manusia. Islam bukan buah fikiran daripada trial and error, percubaan dan juga cuba dan gagal, kan, percubaan dan kegagalan daripada buah akal fikiran manusia. Bahkan dia adalah daripada Allah Ta'ala, Tuhan menjadikan alam ini. Sebab tu tak boleh kita menyamakan Islam dengan lain. Tapi ialah bila kita lihat dah kita benar, patut kita menang lah. Okay, kat sini timbul tajuk faqad istashkalaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mawjudun baina azhurihim. Sebenarnya telah memuskilkan perkara ini, permasalahan yang ke-8 ni, sahabat-sahabat para pendamping Rasulullah SAW ketika baginda wujud di tengah-tengah mereka. Memang Nabi tengah wujud tengah mereka pun, tapi mereka dapat lihat bahawa ditindas, dibunuh, dikenakan bermacam penyakitan oleh orang kafir ke atas orang Islam. Jadi dia orang rasa macam kenapa, kan tak faham. Okay. Dan sebenarnya telah memberikan wa aftallahu jalla wa ala fiha bi nafsihi fi kitabihi fatwa samawiyatan. So telah memberikan fatwa, memberikan penjelasan Allah Jalla wa Ala mengenai tajuk penguasaan orang kafir ke atas orang-orang Islam ni. Dia sendiri beritahu dalam kitabnya dengan fatwa samawi. Okay. Azala biha dzalikal iskal, yang dihilangkan dengannya, dengan penjelasan tersebut akan kemusykilan berkenaan. Sebab Nabi sendiri SAW memang pernah para sahabat datang jumpa Nabi SAW, Nabi tengah berteduh di bawah, ketika itu masih di Mekah, berteduh, duduk di Hijri Ismail, berteduh di bawah bayangan Kaabah. Dan ada para sahabat datang, dia kata, ya Rasulullah, keadaan kami ke, kenapa tak doa untuk kami? Kan, kadang-kadang banyak orang dia nakkan cepat. Maka Nabi SAW ketika itu kata kepada para sahabat, kan, ada orang-orang sebelum kamu yang diletakkan di dalam tanah, kan, ditanam separuh badan, digergaji kepala dia sampai terbelah dua. Jadi kalau mereka ni yang dikoyakkan kulit dia, ditanggalkan daripada badan dia, dan tidaklah mereka berundur ataupun berganjak daripada agama mereka sedikit pun. Tapi kalian adalah kaum yang gopoh. So Allah Ta'ala berikan kemenangan dan juga bantuan ikut kadar kehendak Allah Ta'ala, bukan kadar kita. Ini benda yang berkaitan dengan tauhid, yang kalau kita kena faham, bila berlaku sebarang tekanan kepada kita, yang izin tekanan tersebut jadi pun Allah Ta'ala, yang boleh menyingkap akan tekanan tersebut pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan kita punya kata-kata, bukan dengan kita punya upacara, bukan dengan kita punya kaedah. Itu bukan. Percubaan kita, effort kita, insya-Allah mendapat pahala si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kena ingat, buat effort kita tu, kita kena ikat bahawa result untuk effort yang kita buat, usaha yang kita
jalankan hanya akan terhasil bila Allah Ta'ala menginginkan perkara tersebut. Selagi mana kita masih lagi merasakan kita yang berkuasa untuk menukar segala-galanya, aku boleh menukar nasibku sendiri, itu adalah kata-kata yang kufur. Itu salah. Kita akan cuba untuk menukarnya, tapi Allah Ta'ala lah yang memberikan akan taufik dan juga ketepatan kepada kebenaran. Hidayah dan taufik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh memandu kita kepada segala-galanya. Okay. Bila itu bukan macam para sahabat Nabi lah yang mati dibunuh sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinah, sebelum ada kekuatan tentera, ramai mati. Bukannya bahkan banyak yang mati sebelum Islam menang pun. Sebelum Islam menang, mendapat kekuatan, dihormati dan juga disegani. Ramai yang mati sebelum selesai Islam mendapat kemenangan. Sebelum kemanisan kemenangan itu diperolehi, telah mati ramai para sahabat, tak merasai pun akan hasil kemenangan Islam. Wa dhalika annahu lamma waqa'a bil muslimina ma waqa'a yawma Uhud istashkalu dhalika. Dan itu adalah cara Allah Ta'ala jelaskan, ini selain daripada hadis Nabi yang kita terangkan tadi, bahawa apabila berlaku terhadap orang Islam apa yang berlaku atau apa yang terjadi pada peristiwa Uhud, mereka merasa muskil akan perkara berkenaan. Dalam perang Uhud yang berlaku di antara umat Islam dengan musyrikin Mekah, umat Islam telah kematian 70 orang. Jadi dia kalau kita lihat balik dalam perang Badar, umat Islam bunuh 70, orang musyrikin tawan 70 orang. Ditahan tanpa pembunuhan. Okey. Dan ketika mana perang Uhud pula, umat Islam terbunuh 70 orang. 70 orang terbunuh. Jadi benda tu dirasakan besar. Sebab selepas kemenangan di perang Badar, dalam perang Badar, kemenangan tu memang nampak melihatkan dia keajaiban, sebab umat Islam jumlah yang sedikit dapat menewaskan musuh yang ramai. Dan semangat ketika itu memang membara-bara, memang merasakan kemenangan itu bersama mereka. Kebenaran bersama mereka pasti menang. Tapi bila berlaku perang Uhud, sebab kerana ada kumpulan di kalangan umat Islam yang lari meninggalkan kawasan mereka yang Nabi tentukan untuk menjaga barisan tentera daripada atas bukit kan. Atas bukit yang kecil, Jabal Rumah. Kalau kita tengok ada bukit Uhud besar, di kawasan bawah tu ada bukit kecil. Bukit tu tempat sepatut diorang jaga tentera Islam. Datang tentera Khalid bin Walid pusing dari belakang Uhud, serang daripada arah belakang. Dan mereka sibuk kejar harta. Benda ni untuk pengajaran kan, memang kita kata tak boleh lari, memang akan terjadi. Bahkan mati di kalangan dalam peperangan tersebut banyak di kalangan orang-orang yang hebat, antaranya adalah Hamzah dan bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Okey. Jadi dikata, jadi bila dalam perang Uhud kan, mereka muskil perkara itu. Faqalu kaifa yudalu minna al-musyrikuna. Macam mana boleh mengenakan terhadap kita orang-orang musyrik, wa yusallatuna alaina, dan mereka dikuasa ke atas kita, wa nahnu ahaqqu wa nahnu 'alal haqqi, dan kita di atas kebenaran, wa hum 'alal batili, dan mereka di atas kebatilan. Okey, maka fa'aftahumullahu fi dhalika, maka telah memberikan penjelasan Allah Ta'ala kepada mereka, Allah Ta'ala mengenai perkara itu biqaulihi, dengan firman-Nya. Allah katakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Dan adakah apabila menimpa kalian musibah, itu kematian 70 orang, sedangkan kalian telah mendapat 2 kali ganda utama, seumpamanya. Mana angka 70 tu kan berganda 2 kali. Kalian dapat 2 kali. Itu bunuh 70, tawan 70. Dan ketika perang Uhud, kalian dibunuh 70. Kalian kata datang, bila kena 70 orang dibunuh, dan kalian berjaya menang dan perang Badar bunuh 70, tiba-tiba qultum anna hadha, kalian kata daripada manakah ini? Qul huwa min indi anfusikum, katakan hai Muhammad, ia datang daripada diri kalian sendiri. Surah Al-Imran ayat 165. Okay? Dan firman Allah Ta'ala,
Yang mengatakan qul huwa min indi anfusikum, katakan Muhammad, ia daripada diri kalian sendiri. Ya, diri kalian sendiri. Awdahu ala tahqiqi, ya. Ia adalah penjelasan dia terhadap perrealisasian dengan firman Allah Taala di dalam surah Al-Imran ayat 152, ayat 152. Allah nyatakan apa pasal berlaku benda tu? Ayat 152 tu terangkan. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Dengan Allah Taala telah benarkan kepada kalian janjinya. Itu tahussunahum biidnih. Tatkala kalian dapat mengesan musuh dengan izinnya. Kalian dapat mengesan musuh dan juga dapat dapat kesan musuh dan dapat bunuh mereka dengan izin Allah Taala. Hatta sehinggalah idza fashiltum, tatkala apabila kalian gagal, wa tanaza'tum, dan kalian bertelagah, fil amri, dalam urusan ketika peperangan tu kalian mula nak buat apa, nak gimana tak taat kepada Rasul, ya, kalian berbalah dan melanggar perintah Rasul. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kalian telah menderhakai perintah Rasul sesudah mana dia perlihatkan kepada kalian, Allah tak lihat kepada kalian apa kalian suka. Nampak musuh dah nak lari, dan dapat lihat harta rampasan perang yang banyak. Sebab dahulunya orang musyrik ketika mana masuk peperangan, mereka bawa bersama-sama mereka harta benda mereka, bahkan anak pinak mereka, isteri mereka dan sebagainya, untuk kononnya bagi semangat jangan lari daripada pertempuran. Tapi masalahnya bila benda tu duniawi, kan, kadang-kala walaupun dia dah bawa dah anak bini dia dan sebagainya, harta dia, kadang nyawa dia rasa lebih berharga. So lari daripada medan perang tu pada musuh adalah benda biasa. Mereka tidak akan berani, sebab asas peperangan yang mereka buat adalah di atas duniawi. So bila benda duniawi yang ditawarkan dan duniawi juga yang akan hilang, mereka tak kisah untuk nak cari duniawi yang lain. So tinggalkan harta benda mereka dan peperangan tu biasa. Cuma dalam taktik peperangan ketika perang Uhud tu, memang musuh dah buat perancangan untuk menyerang daripada dua arah, dan memang Khalid bin Walid dipusing daripada arah belakang Bukit Uhud, datang serang balik. Ketika itulah terkena umat Islam, dirempuh daripada arah belakang dan depan. Lalu ketika itu memang kita kata kelang kabut. Memang kita kata keadaan yang kacau bilau, sampai kan ada yang terdengar kata Nabi SAW telah pun dibunuh. Dan bila Nabi dibunuh tu, diorang pun kat situ ada keadaan yang berbeza pula. Ada yang rasa hampa, ada yang kata kalau Rasulullah dah tak ada, dia apa lagi guna dia tinggal kat dunia. Dia nak mati macam mana Rasulullah SAW mati. Itu pun ada juga. Okay? Minkum mayuridu dunya, adakah kamu yang inginkan dunia. Wa minkum mayuridul akhirata, dari kalian yang inginkan akan akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah Taala memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji kalian semua. Allah Taala alihkan. Patutnya boleh menang tapi tidak berjaya. So, dalam konteks bila kita sebut balik penguasaan musuh terhadap umat Islam, kali ketika dalam sejarah, ya, macam mana contoh macam terlepasnya Baitul Maqdis daripada tangan umat Islam selepas ditawan sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba tahun 500 lebih tiba-tiba dikuasai oleh tentera salib. Bila kita cek balik punca terjadinya perkara berkenaan adalah kerana keinginan besar ketika waktu tersebut kerajaan yang berjiran dengan Baitul Maqdis itu, kerajaan Fatimiyah Syiah Mesir, untuk kemenangan dan juga mendapatkan harta benda yang banyak. Kan dia nak ditewaskan, dia nak jadi dominan, menguasai negeri-negeri Islam, maka dia minta pertolongan tentera salib, tentera Eropah, untuk buat bantu dia mengatasi kerajaan Saljuk di Turki dan juga kerajaan Abbasiyah di Iraq. So diorang buat perancangan dan berikan, tapi akhirnya tentera salib take over, ambil alih Baitul Maqdis,
Dan begitu tak penuhi janji pun. Dan kerajaan Fatimiyah tak berjaya pun menguasai jajahan Islam yang lain. Tapi punca dia macam inilah, ada yang inginkan dunia. Keinginan dunia daripada kalangan di kalangan orang berkenaan, itulah punca kejatuhan. Dan kita lihat banyak lagi kan kejatuhan kerajaan Abbasiyah, kejatuhan mana-mana kerajaan tadi, semua berpunca daripada masalah dalaman Islam sendiri. Bukan kerana musuh itu kuat, tapi kerana adanya berlaku dalaman, dan dalaman umat Islam ini tidak betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan hilang, sibuk dengan nak menang, nak pentingkan diri. So dia takkan membolehkan Islam menang. So balik pada asal, itu sudut yang utama. Macam kita kat Malaysia pun keadaan yang sama berlaku bila orang ramai semua sibuk, kan, semua ahli politik nakkan keselamatan diri masing-masing. Tak kisahlah asalkan kerajaan tak ada ke tak kisah, yang penting dia selamat. Dia lupa sebenarnya kalau dia berjaya selamatkan diri daripada mahkamah dunia, mahkamah akhirat menanti mereka. Ini sudut yang kena perhatikan balik. Kesatuan, persefahaman, tolong menolong, semuanya hanya akan terjadi atau terhasil jika masih lagi semua orang-orang berkenaan dapat habuan duniawi mereka. Dan bila habuan duniawi telah habis, dan tidak ada lagi barang untuk diagihkan, maka semua akan berebut. Perebutan itulah yang akan menjayakan musuh menguasai orang-orang Islam. Itu sudut asal. Tak ada sudut lain dah. Jadi kalau umat Islam kita nakkan rahsia kenapa kita kalah, kita gagal, itu antara sebab dia. Selain daripada yang macam-macam kita lihat dalam satu syarahan yang saya sebutkan dia jadi etis sebentar. Ya, kalau anda kata ada lagi kot, kalau boleh share kan. Di pasal seorang pensyarah daripada Palestin. Kita sebut tentang tajuk dia ni. Dia sanggup tinggalkan Islam sebagainya kerana fahaman yang dia ada salah. Kemudian dia patah balik pada Islam selepas dia tengok sendiri sebenarnya punca Islam ni tertewas atau kalah adalah kerana Islam tidak ambil Islam itu seluruh. Orang Islam tak ambil Islam seluruhnya. Sebab dia ada pernah bincangkan kenapa satu kajian dibuat di universiti di belah Kanada, bincangkan berkenaan kenapa umat Islam ni gagal atau tertewas. Ini memang ada perbincangan dia buat jap. Dia Khalid. Jap. Kan. Okey ni. Saya try share. Dapat share pasal benda ni penting Kalau siapa-siapa boleh nanti minta Butolha ke tolong share link yang saya share tu. Okay, dia dalam video tersebut memang dia kata dia pernah tinggalkan Islam, kan, dia orang Palestin, dan kemudian dia patah balik kepada Islam, dan lepas daripada dia tengok sendiri kan bagaimana umat Islam ni sebenarnya gagal. Antaranya adalah kan tak ambil Islam seluruhnya. Dia tak ambil the whole sistem. Macam dulu kan Rusia, dia menjadi kuasa besar sebab dia ambil keseluruhan sistem tersebut. Selama mana mereka ambil sistem tu menyeluruh, dia akan menang. Tapi bila dia ambil separuh demokrasi, separuh sekian, maka dia akan gagal. Dia takkan boleh ada jati diri. So sistem tersebut akan runtuh. Jadi memang umat Islam kita ni selain daripada tidak ambil Islam dengan seluruhnya, lain yang Allah Ta'ala beritahu sebab atau punca penguasaan orang kafir kat orang Islam berpunca daripada umat Islam itu sendiri, yang gagal untuk persefahaman di antara mereka, kan, saling berebut kuasa, saling nak menang ke atas satu sama lain. Tak melihat bahawa kalau anda kata yang dapat jawatan berkenaan saudara yang se-Islam, itu adalah kebaikan untuk Islam. Dia tak nampak yang tu.
Yang dapat berkuasa pula tak melihat bahawa bila dia dapat kuasa untuk mentadbir dan mengurus negara, sebagai itu adalah daripada anugerah Allah Ta'ala dan ujian ke atas dia, adakah dia bersyukur atau kufur. Pasal ini semua tajuk pada sudut itu. Sudut di mana adanya persefahaman di antara umat Islam satu sama lain dan persaudaraan mereka. Kalau dia kata mereka start saja gagal, bertelagah, derhaka pada Rasul, dan kat situ akan datanglah musuh untuk menang ke atas mereka. Itu yang Allah Ta'ala beritahu. Pasal diorang rasa pelik kenapa, tapi Allah Ta'ala bagi tahu jawapan. Ini keadaan ni sebenarnya berbeza dengan keadaan ketika mana umat Islam berada di Hudaibiyah. Ketika peristiwa Hudaibiyah berlaku, memang Umar bin Khattab pun ada melafazkan kata-kata lebih kurang sama. Dia kata, bukankah kita di atas kebenaran? Bukan mereka di atas kebatilan? Kenapa kita kena tunduk? Umar pernah cakap macam tu. Tapi ketika Umar cakap kata-kata berkenaan, kan, ketika mana Abu Jundal bin Suhail, anak pada Suhail bin Amr, diheret oleh bapa dia depan orang ramai dan keadaan berikat. Bapa dia cuba nak provoke umat Islam untuk langgar perjanjian baru tulis di antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin, dengan Suhail bin Amr, untuk berdamai selama 10 tahun. Sebab tu dan tahun ke-6 Hijrah, tahun ke-6 Hijrah, baginda datang untuk tunaikan umrah, disekat, kemudian datang musyrikin terpaksa buat perjanjian. Pasal diorang salah, diorang tak boleh halang orang masuk Mekah, tapi diorang rasa terhina sebab musuh yang mereka usir, mereka kejar dan lari ke Madinah, tiba-tiba datang balik dengan keadaan mulia, hebat dan kuat. Dan masa yang sama pula, kepala-kepala musyrikin telah mati banyak dalam peperangan. So jadi diorang macam tak ada pandu arah. So diorang, sebab tu bila Amr bin As ditanya kan, kenapa dia masuk Islam, kenapa lewat dan sebagainya, dia cakap dahulunya di Mekah tu ada orang-orang yang kepala-kepala kepada mereka. Tapi bila mana mati semua ketua-ketua tersebut dan orang mula bertanya kepada dia. So dia fikir. Hari tu dia tak fikir langsung. Dia ikut je. Al-As bin Wa'il ke, Umayyah bin Khalaf ke, kan, Abu Jahal, Abu Lahab, dia ikut je. Walid bin Mughirah, dia follow kawan-kawan pembesar-pembesar Quraisy tu tanpa dakwa-dakwi. Tapi bila golongan tu mati dan dia kena jadi ketua pula, mula terfikir dalam kepala dia. Kenapa bila orang tanya kan urusan macam mana. Jadi kat situ Amr bin As akhirnya masuk Islam. Tahun ke-7 Hijrah dia masuk Islam, pindah ke Madinah. Tapi tahun ke-6, nak cerita tahun ke-6 yang terjadi bila mana Nabi SAW dengan para sahabat nak masuk Mekah untuk tunaikan umrah. Ketika tu memang kekuatan orang-orang musyrikin Mekah telah pun gagal. So diorang tak nak bertempur, diorang tahu tak nak bertempur, dan Nabi bersiap untuk bertempur kalau dia kata Uthman bin Affan mati dibunuh. So jadi bila diorang nak kenakan Rasulullah SAW buat perjanjian, tapi untuk jaga air muka mereka, diorang kata umat Islam, orang-orang Islam kena balik dulu. Tahun ni tak usah datang tahun depan baru tunaikan umrah. So Nabi SAW kata setuju. Dan banyak perjanjian yang dalam perjanjian tu, contoh di antaranya kalau anda kata orang musyriki orang Mekah datang ke Madinah, kemudian orang Madinah dapat mereka, orang Mekah minta balik, orang Madinah kena pulangkan. Orang Madinah kena pulangkan balik. Tapi kalau dia kata orang Madinah balik ke Mekah, datang ke Mekah, kena tangkap dengan orang Mekah. Dan kalau orang Madinah minta, orang Mekah tak payah pulang balik. Ni macam berat sebelah kan, dengan berat sebelah macam tapi sebenarnya ia tapisan. Kerana ketika itu Nabi SAW nak pastikan yang berada di Madinah ni adalah orang-orang yang datang berhijrah tu, yang berhijrah betul kerana Allah dan Rasulnya. Dan memang siapa nak balik pergi balik pada musyrikin, tak ada hal. Islam tak perlukan mereka. Ini contoh keadaan. So dalam perjanjian sebut banyak perkara. Jadi bila lepas perjanjian tu dimeterai, Abu Jundal bin Suhail diikat oleh bapa dia, kan dia Muslim. Kemudian bapa dia Suhail bin Amr heret dia depan orang ramai, kata ini masuk dalam perjanjian ni. Ketika itulah para sahabat rasa sangat geram, diprovok. Tapi kalau kata dia orang buat sesuatu, maka umat Islam akan dipandang sebagai pengkhianat kepada perjanjian. Perjanjian baru dimeterai, tiba-tiba datang umat Islam perang dengan orang musyrikin Mekah dalam keadaan perjanjian masih berjalan. Dekat situ ketika tu kelang kabut, bising dan sebagainya. Umar pun geram, semua geram. Dan yang Abu Jundal bin Suhail pula, dia pula berjerit pada orang ramai, umat Islam kesian, tengok aku tak kesian ke, kan. Lepas tu dulu zaman Asura Jabat, dia ambil kisah tersebut dan dia mainkan. Dia kata tengok Rasulullah benarkan orang murtad, padahal dia tak murtad pun. Bahkan Suhail bin Abu Jundal bin Suhail
Dia terus sebagai seorang muslim, maka dia buat pemberontakan. Dia buat satu gerila, pergi lari beberapa orang yang kena tangkap daripada orang Islam ni. Diorang berpakat buat kacau bilau dekat luar daripada Mekah. Itu ada nilai. Dia bukan dia tak murtad pun. Cuma tertawan pasal perjanjian baru dimeterai, maka ditangkap, dia bawa. Tapi Asura Jabat dulu gunakan tajuk tu untuk kata Islam benarkan murtad. Ni kejahatan. Inilah sebahagian daripada wartawan ataupun orang yang belajar agama, pandai bahasa Arab sikit, tipu orang. Dia tipu orang. Ini sangat bahaya sebenarnya. Jadi kes dia, bila kes Abu Junaid bin Sufyan tu, ketika tu Umar kata, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, kenapa kita kena tunduk ketika tu? Untuk datang masuk kan betul. Abu Bakar dia lepas tu dia persoalkan tentang kenapa tak boleh masuk umrah kan. Nabi kata, Umar kata, bukan kau mimpi ke? Nabi kata, aku kata tahun ni ke? Betul dia mengadu pada Abu Bakar. Abu Bakar kata, dia Rasulullah. Baru Umar berhenti. Dia Rasulullah. Mana apa tindakan Rasulullah tu benar, jangan dipersoalkan. Ala kuliah kisah tersebut pun samalah kedudukan. Cuma beza dia kat situ ada perjanjian Nabi persetujui itu bukan sebab kerana Islam lemah, tapi sebenarnya cara tapisan untuk menapis kedatangan orang-orang daripada Mekah ke Madinah, dan juga supaya orang Madinah tak balik ke Mekah. Tapi dalam masa yang sama, lepas daripada perjanjian itu dibuat, datang arahan Allah Ta'ala, surah Mumtahanah pula, yang mana dalam surah Mumtahanah Allah Ta'ala melarang umat Islam melepaskan balik wanita-wanita muslimah, mukminah yang masuk Islam, yang datang ke Madinah kerana Allah dan Rasulnya. Jangan bagi mereka patah balik, jangan serahkan mereka balik kepada orang Mekah. Bahkan disuruh bayar apa mahar yang dibayar oleh suami mereka, bayar balik. Supaya tak jadi tajuk. Bebaskan mereka daripada perkahwinan dengan orang musyrik. Itu memang telah berlaku lah keadaan yang lain lepas daripada kisah berkenaan. Jadi dalam tajuk ni memang kita faham itulah panduan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang kegagalan kenapa. Okey, baik. Fabayyana, maka Allah Taala jelaskan fi hadhihi al-fatwa as-samawiyati, maka Allah Taala jelaskan dalam fatwa langit ni, fatwa samawi ni, anna sababa taslitil kuffari alaihim ja'ahum min qibali anfusihim, bahawa sebab atau punca penguasaan orang kafir ke atas mereka datang kepada mereka dari diri mereka sendiri, bukan daripada orang lain. Inilah masalah kegagalan tu. Memang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kuasa pada siapa dia nak, dia tarik kuasa dari siapa dia nak kan, macam dalam ayat 26 surah Al-Imran kan, bila Allah katakan qulillahumma malikal mulk, katakan hai Muhammad, ya Allah, engkau raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, kau cabut kerajaan siapa kau nak kan. Engkau berikan kerajaan pada siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa kau nak. Wa tudhillu man tasha, kau hina siapa kau nak. Biadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau kat atas satu amat berkuasa. So kalau kita lihat pada sudut itu kan, memang naik turun manusia ni, kerajaan jatuh, kerajaan naik, semua tu berlaku dengan aturan Allah Ta'ala yang amat bijaksana. Tak ada kesilapan, tak ada kesalahan. Cuma asbab itu masih lagi ada. Sebab kita sini pasal orang-orang Islam macam tak faham kenapa mereka kalah. So jadi dia kena ingat kekalahan itu kita boleh ambil pengajaran daripadanya, tapi meletakkan kegagalan tadi sepenuhnya dekat situ dan sibuk kata kalau itu tak boleh. Pasal kita bila dah berlaku satu perkara, kalau itu muka amalan syaitan. Kita tak boleh asyik kata kalau lah kau tak tadi, kalau lah tak sekian. Tapi kita boleh belajar daripada kesilapan tadi untuk tak buat lagi. Bukan kita disuruh melihat kepada kegagalan atau kesilapan bagi kita mengulang-ulang sebutan. Saya ingat macam kes apa dulu kan dekat Malaysia ni, kesatuan kumpulan apa benda, tapi PH lah apa benda ni kan, ataupun PN ke. Kalau kita lihat ada kegagalan berlaku bila pernah sekali orang tu salahkan parti politik yang kata mengaku laksanakan Islam, bahawa asyik sebut hudud, ni kita kalah.
Sebab Uhud kita kalah. Dia tak kira tajuk dia macam ni. Tajuk dia gagal tu gagal lah. Allah Ta'ala yang atur kegagalan. Tapi asbab untuk gagal tadi banyak lah benda. Jadi ada orang yang sering suka buat postmortem. Postmortem untuk setiap program kita buat ataupun sesuatu acara kita lakukan, tak salah untuk kita melihat balik apa punca kita kita berjaya atau apa punca kita gagal atau punca kenapa keberkesanan tak berlaku. Kita boleh melihat kepada perkara itu, tapi jangan kita jadikan itu punca untuk kita menyalahkan, mending jari dan mengatakan bahawa kalau si fulan ni tak buat macam ni, kita tak kalah. Kalau sekian kita takkan ni. Jangan silap, sebab kemenangan 100% dari Allah Taala. Tak ada kemenangan diperolehi kecuali dengan bantuan Allah Taala. Bahkan bila ada tentera yang gagal untuk mematuhi perintah pun, itu daripada Allah Taala juga. Cuma itu untuk pengajaran kita. Dan kita sibuk dekat benda postmortem sebab kita lupa sebenarnya yang memenangkan kita, menewaskan kita, menjadikan kita gagal, menjadikan kita berjaya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pergantungan tauhid yang betul. Jangan kita silap faham. Bukannya kita menang ni sebab ni jentera pilihan raya bagus lah, tak ada. Bukan sebab itu. Tapi kemenangan tadi daripada Allah Taala. Sebab Allah Taala tunjuk pada kita kan, bila mana umat Islam dahulu macam di Afghanistan zaman Rusia. Di sekarang ni macam Amerika Syarikat keluar ni duit dah habis, tak ada duit dah. Nak tanggung tentera duduk luar negara mahal. Jadi dia kena patah balik kan, resource negara habis duit banyak letak tentera kat negara orang. Terutama bila dia orang pun tak dapat nak ambil hasil masuk negara tersebut. Macam negara tentu macam Iraq kan, dia dapat ambil, dilantiknya kerajaan yang boneka yang dia nak, kemudian kerajaan tadi menyalurkan segala kekayaan hasil masul yang ada tu kepada Amerika Syarikat. Afghanistan orang tak boleh buat sebab kabilah-kabilah tu sentiasa tidak sefahaman. Itu sudut yang berbeza. So jadi bila zaman dulu bila Rusia masuk dengan keadaan satu suara, kan, umat Islam ketika tu satu suara juga untuk membantu Afghanistan. Semua negara terlibat dan semua melihat bahawa pencerobohan berkenaan adalah pelampauan, sebab dia berlaku lepas ada kemerdekaan. Negara-negara dunia ni banyak dah dimerdekakan daripada penjajahan. Tiba-tiba datang berlaku ada penjajahan baru masuk untuk menakluk Afghanistan daripada Rusia. So ketika tu memang kita kata kesatuan suara umat Islam menjayakan untuk akhirnya Rusia terpaksa lari keluar, tinggalkan Afghanistan dalam keadaan gagal. Dan lepas dia keluar tahun 89 tu, tahun 91, 92 jatuhlah kerajaan Republik Rakyat Rusia, jatuh dan pecah negara dia kepada negara-negara kecil yang lain. Dia tidak lagi negara yang paling besar. Dulu kalau tak, negara paling besar di dunia dan selepas China dan juga adalah Rusia, jajahan yang sangat besar. Tapi telah jatuh kerajaan berkenaan. Punca dia sebab kesatuan suara umat Islam. Itu benda tak boleh kita nafikan. Itulah kejayaan yang Allah jadikan. Bahkan bila umat Islam kita berpecah dan memang kita kata tak ada kekuatan, Islam akan statik. Dia takkan berkembang. Bila kita Islam ni betul akidah mereka dan satu suara mereka, ia perluasan jajahan Islam tu akan merebak dan berterusan. Kita tengok dalam sejarah lah, start dari zaman Abu Bakar, Umar kan. Zaman Abu Bakar dulu orang sibuk ada yang murtad, nabi palsu, orang tak bayar zakat, wujud hukum Islam tak ada kesatuan suara ketika itu, maka peperangan dibuat terhadap golongan berkenaan. Dan bila zaman Abu Bakar, zaman Umar, bila umat Islam dah satu suara, perluasan jajahan Islam tu adalah mudah. Berterusan macam tu sehinggalah muncul geng Khawarij. Muncul Khawarij sebagainya, stop, dia statik balik. Lepas tu bila umat Islam bersatu semula kan, tahun penyatuan, Islam tersebar balik. Basic dia macam tu. Kekuatan kita adalah pada kesatuan. Betul tak kata wa'tasimu bihablillahi jami'a, peganglah kamu semua dengan tali Allah. Tali Allah bukannya dengan nama kebangsaan, bukan dengan nama keperkauman, bukan dengan nama kepuakan, tapi dia berpeganglah kamu semua dengan tali Allah. Tali Allah bukannya berkenaan bangsa itu sendiri, tapi dia berkenaan dengan akidah dan juga agama. Pegang dengan tali Allah Ta'ala semua sekali. Dan jangan kamu berpecah kan. Ini perpecahan itulah yang membawa kepada kemenangan musuh ke atas kita. Okey. Dan bahawa sungguhnya kegagalan wa annahu, dan bahawa dia huwa fashluhum wa tanazu'uhum fil amri wa isyani ba'd wa isyanu ba'dihim ar-rasula wa raghbatuhum fi dunya. Disebut dalam ayat berkenaan
Al-Imran 152 tu, bahawa punca kekalahan mereka dan kemenangan musuh ke atas mereka adalah kegagalan mereka untuk menyatukan suara, pertelingkahan mereka pada urusan dan penderhakaan mereka, sebahagian mereka terhadap terhadap Rasul dan keinginan mereka kepada dunia. Dan itu adalah wadzalika anna rumatal ladzina kanu bi safhil jabali. Okey. Dia itu dah macam kita sebutkan kisah dia, bahawa golongan pemanah dahulunya, yang dahulu mereka dahulu di permukaan bukit, yamna'una al-kuffara an ya'tu al-muslimina min jihati dhuhurihim. Mereka menyekat orang-orang kafir daripada untuk datang kepada orang Islam dari arah belakang mereka. Namun mereka ketika itu tama'u fil ghanimati, mereka rasa tamak kepada harta rampasan perang. Inda hazimatul musyrikin fi awwalil amr, ketika kekalahan orang musyrik pada permulaan urusan. Musyrik dah lari dah ketika tu. Tapi Nabi dah kata kepada mereka jangan turun. Ni jangan turun kan. Dia nampak tu ketika tu dia orang macam telagah nak tunggu ke nak sekian. So ramai boleh kata keseluruhan tinggalkan bukit berkenaan, kejar harta. Itu simbolik yang terjadi. Maksudnya kalau kita pun macam tu juga. Macam mana nak jadi jati diri kalau dia kata semuanya sibuk kumpulkan harta, sibuk nak jadi kaya, lupakan berkenaan dengan kepentingan negara. Semua orang akan gagal. Semua akan gagal. Ini benda-benda yang penguasaan kafir tu akan berlaku bila umat Islam tinggalkan kesatuan mereka dalam mempertahankan agama mereka dan bangsa mereka. Itu akan menyebabkan musuh akan berkuasa kat atas mereka. Yang kisah pemanah yang tinggalkan tempat tu adalah benar-benar pengajaran yang terbesarlah diperolehi. Fataraku amr Rasulillah, lalu mereka tinggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ajli raghbatihim fi aradin minad dunya yanalunahu, kerana keinginan mereka pada habuan dunia, satu habuan daripada dunia yang mereka ingin capai akannya. Perbuatan mereka lari tu, kejar habuan tersebut, itulah punca mereka menjadi gagal. Musuh dapat kuasai mereka dan kalahkan mereka. Ini memang patut diaplikasikan kepada umat Islam kita ni. Sampai sekarang macam itulah keadaan. Di Malaysia pun, walaupun kita kufur dengan demokrasi kan, umat Islam kita ni, kalau dia kata contoh macam apa, golongan bukan Islam ni kafir, diorang ada satu dua je, sama ada parti ni atau parti ni. Bila sebut orang Islam ni, belum berlambak parti. Semua dengan ideologi masing-masing, semua dengan hala tuju masing-masing. Yang kita kata hala tuju tersebut dan juga keinginan mereka sedemikian sebenarnya menggagalkan atau menjadikan musuh berkuasa ke atas umat Islam. Itu punca dia, lain tak ada. Kalau dikata kita katalah apa dari sudut yang lain, itu adalah di antara tanda paling nyata yang ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Karim. So soalan dia, kita dapat dah jawapan. Tapi adakah kita akan bertindak? Itu tepuk dada, tanya iman. Sebab banyak perkara ni dipahami. Dulu orang Melayu kita ada je dia punya pepatah atau bidalan kan. Dia macam dia kata hanya kayu boleh potong kayu. Hanya kayu boleh potong kayu. Bila kita dengar macam tu, kita macam apa pasal pula kayu potong kayu? Kan kita pakai kapak untuk potong kayu. Jadi bila kita check balik kan, dia kata tak, tengok kapak tu punya dia punya pemegang dia kayu. Dan itu adalah benda paling fleksibel. Kalau kita pakai besi yang gegar, kita sakit tangan. Kayu tu dia serap, hentakan. So kayu yang boleh potong kayu. Kayu yang boleh potong kayu. Kalau itu orang Melayu punya bidalan atau perumpamaan. Kayu ni tak boleh dipotong kecuali dengan kayu juga. Maksudnya kalau tak ada kayu yang pada kepala kapak tu, pada mata kapak tu, kayu yang besar tu takkan boleh dipotong. Kapak saja tak boleh nak potong. Tapi bila gunakan batang kayu, boleh potong kat pokok berkenaan. Dengan flexibility kan. Itu kedudukan dia. Macam zaman sekarang kita orang kata boleh ustaz pakai chainsaw. Itu kita boleh kata argument zaman sekarang. Tapi idea yang orang Melayu kita dapat lihat pada ketika itu realiti sebenar. Yang boleh merosakkan bangsa tersebut adalah bangsa itu sendiri. Yang membuat kegagalan adalah mereka sendiri, bukan orang lain. Itu supaya kita dapat belajar. Bukannya orang lain. Bukannya orang lain yang akan binasakan kita dengan kepoian mereka, tapi kegagalan kita menjaga diri kita, itu yang menyebabkan musuh dapat menguasai kita, bukannya sebab yang lain. Ini sudut yang kita panggil apa, pengajaran yang sangat besar daripada
ayat yang apa yang pendek tapi pengajaran sangat besar. Persoalan yang sampai sekarang kita macam pening kepala dan sebagainya, punca sebab itu. Macam-macam kita sekarang ni kan, macam contoh macam penguasaan dari segi teknologi pun. Punca dia pasal ada di kalangan umat Islam kita ni yang masih lagi mempunyai pemikiran ataupun kehendak untuk mencontohi barat daripada kehidupan mereka. Itu punca sebenar kenapa sampai sekarang kita tak ada sebarang inovasi tertentu yang kita berjaya buat sendiri. Punca dia sebab tadilah ada orang jadi ejen kepada contoh simple lah. Okey, kereta elektrik atau kereta hidrogen ke ganti bagi petroleum. Idea tu sekarang ni dah merebak dengan luas. Negara-negara Eropah, contoh macam Jerman ke dan sebagainya, mereka buat kereta-kereta elektrik. Mana itu step baru, step berikut untuk menggantikan penggunaan petrol. Tapi kita pelik kita dalam masyarakat kita, bila kita dapat peluang nak buat kereta baru, kita masih pakai kereta gasolin. Tak buat pun kereta yang akan boleh menggantikan petrol. Punca dia sebab kisahlah masalah ada di kalangan pemimpin kita ni masih melihat ganjaran atau habuan dapat diperolehi daripada syarikat-syarikat minyak dan sebagainya akan boleh membolehkan mereka jadi kaya. Jadi last sekali pertahankan. Tak ada teknologi baru tu dibuat. Macam bateri lithium ion. Kat Malaysia macam nak buat. Tapi last sekali kat Indonesia yang buat. Benda ni adalah di antara perkara-perkara yang kita perhatikan balik dalam masyarakat Islam kita tu sendiri sebenarnya ada masalah ni. Tak reti untuk meletakkan prioriti untuk bangsa, negara dan untuk agama sebagai perkara pertama. Tapi diletakkan kepada apa yang keinginan sendiri dia, itu yang dijadikan sebagai pegangan. Itulah punca penguasaan orang-orang kafir ke atas umat Islam. Tidak yang lain. Tidak ada yang lain. Jawapan Allah Ta'ala bagi dah. Allah Ta'ala dah bagi jawapan. So masalah nak tak kita ambil pengajaran jawapan tersebut dan usahakan ataupun tidak, itu terpulang kepada kita. Okay, baik. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita akan ambil tajuk ke-9, itu persoalan ke-9 itu masalah kelemahan umat Islam dan kurangnya bilangan mereka dan persiapan mereka berbanding orang kafir. Apa sebab kan? Itu insya-Allah kita akan bincangkan nanti. Baik. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Kita buka soalan Ada apa soalan? Sementara tunggu. Kita ni tak nak ambil banyak sangat. Okey, sekejap. Benda tu saya tak betul lah, tak paste. Sekejap. Okey. Ni yang tadi link yang saya minta saya nak share daripada YouTube yang berkenaan dengan pensyarah ni. Pensyarah daripada Kanada. Orang Palestin yang nama dia Khalid, dia pernah macam nak tak puas hati dengan Allah Taala dan juga cuba untuk jadi mulhid, ateis, tapi dia kembali kepada Allah Ta'ala balik. Tapi dia sebutlah berkenaan dengan kajian bagaimana berakhirnya dia kajian yang dia buat tu dapat tahu sebenarnya umat Islam ni gagal sebab tak balik pada Islam keseluruhannya. Ambil Islam sikit pada bab ekonomi, ambil sikit pada bab sekian, ambil sikit, tak ambil Islam seluruhnya. Dia tak ada Islam penuh. Okey, pembuat dasar dalam negara kita buat hal. Balik pada asal pembuat dasar tersebut sebenarnya dia masalah dia balik pada tadilah. Dia punya kedudukan tadi. Kalau dia taat Allah, taat Rasul, tak buat macam tu. Persoalan sebenar dia adalah taat Allah, taat Rasul ke tidak. Kalau dia taat Allah, taat Rasul SAW, maka tajuk itu akan selesai. Kita tak akan ada masalah kalau dia kata tajuk tu dapat dibetulkan. Saya tak ada timbul tajuk. Punca utama dia adalah
kerana mereka sendiri sebenarnya tidak berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar, dan membawa kepada mereka panggil apa, menyebabkan umat Islam gagal. Punca tu. Tapi ingat kita sebutkan tadi, bila kita buat macam ni, kita bukan postmortem style yang biasa orang sibuk postmortem tu. Sebab postmortem ni kadang-kadang saya perhatikan membawa kepada perpecahan dan orang mula menunding jari. Kenapa gagal, kenapa sekian, dia kata punca dia sebab engkau lah last sekali gagal juga. Sedangkan kita tahu bahawa dalam konteks masalah Islam, kita gagal ke menang ke, yang menyebabkan kita gagal kan menyebabkan kita menang, punca utama dia Allah Ta'ala. Kita boleh belajar macam kisah Adam makan pohon terlarang. Kita boleh belajar tentang prevent diri kita untuk jadi macam tu. Jangan kita, pasal yang halal tu banyak, yang haram tu sikit. Yang halal tu banyak, yang haram tu sikit. Tapi dalam masa yang sama, kisah Adam tu untuk pengajaran kita. Memang Adam nak kena turun pun ke bumi. Macam juga kekalahan umat Islam di Uhud, untuk pengajaran sampai direkodkan dalam Quran. Dalam Quran Karim, kalau dia kata siapa nak tengok tentang perang Uhud, lihat dalam surah Ali Imran. Sama tengok surah Ahzab, bukan surah Ahzab lah. Nak tengok Anfal, surah perang Badar, bukan surah Anfal. Dia kisah tu dalam surah yang berlainan. Peristiwa berlainan, kisah berlainan. Pembukaan Mekah, ada surah lain. Semua sekali tu ada diceritakan dalam Quran Karim. So kita perhatikan balik kepada keseluruhan cerita tersebut, kita akan dapat sebenarnya pengajaran. So macam tajuk Islam ni, kalau dikuasai oleh musuh, tajuk utama dia adalah ada orang Islam tu sendiri yang penyebab kepada perkara berkenaan. Ini Al-Quran yang beritahu. Kita boleh katalah macam-macam orang kata kita ni malas lah, tak sekian, tak. Sebenarnya pengkhianatan tu datang dari dalam. Musuh tak kuasai kita, kecuali kalau anda kata kita umat Islam itu sendiri yang dia gagal kan, dia gagal, dan kegagalan tadi mereka bertelagah, kemudian mereka mendarhakai Rasul dan mengejar dunia. Itu punca yang menyebabkan berakhirnya umat Islam ni dikuasai oleh orang kafir, bukan sebab lain. Punca itulah umat Islam dikuasai. Okey, baik. Ada soalan? Yang video tu saya sarankan tengok yang Khalid khasamallah wa al-hada fa'adatullah ayatulillah. Dia dengar satu ayat je Al-Quran, dia patah balik. Tapi dia ceritakan berkenaan dengan pengalaman dia mengkaji tentang kenapa umat Islam tak menang. Kenapa umat Islam pernah menang tapi lepas tu tak menang lah, kenapa? Dia buat kajian. So boleh tengok dalam tajuk tersebut. Okey, ada soalan lain? Dia pembuat dasar. Kalau kat Malaysia ni, pembuat dasar kita, kalau kita perhatikan balik, kita ni, Malaysia ni, negara kita ni terpecah pada 3 sistem. Kita ada judiciary, iaitu kehakiman. Kemudian kita ada legislatif, penggubalan dasar, eksekutif, yang menteri-menteri yang buat kerja. Okey, yang ini yang kat parlimen ataupun Dewan Negara, Dewan Rakyat. Yang ini adalah kehakiman. So kadang-kadang umat Islam kita, macam kita sebutkan 2 minggu lepas kan, minggu lepas, berkenaan dengan syarat-syarat pemerintah dalam Islam. Memang tak boleh lantik orang kafir sebagai kita punya ketua. Tak boleh. Dalam Islam benda tu dah jelas dah. Pasal penggubalan dasar tu berlaku sebab ada macam tu. Mana dasar tersebut? Adakah kita di Malaysia, Malaysia pernah menang? Kita pernah menang tu dia kena define menang apa. Kalau dari segi pembebasan kita dalam kemerdekaan, kita kompromi lah. Kita kompromi. Mana kita menang bukan macam Indonesia. Indonesia dia menang dengan darah. Musuh keluar. Kita menang dengan cara diplomasi. Cuma dalam diplomasi tadi sebenarnya ada benda yang give and take, kita kena lepaskan. Kita kena lepaskan satu hak untuk dapatkan hak kemerdekaan. Antara hak yang timbul tu adalah masalah perkongsian negara. Yang kita Malaysia ni ketika nak dapatkan kemerdekaan, antara perjanjian yang kita ditandatangani oleh pemimpin kita pada zaman dahulu adalah untuk membenarkan pendatang asing yang datang ke tanah Melayu untuk jadi rakyat. Itu kompromi lah sebenarnya, kita kompromi. Tapi sebenarnya diorang pun sebenarnya ada kompromi. Bila mereka jadi rakyat, mereka kena jangan cuit hak istimewa Melayu, jangan cuit hak raja-raja Melayu sebagainya. Hak agama Islam tak boleh cuit. Benda berkenaan adalah perjanjian yang sepatutnya
mutual understanding yang diorang faham. Cuma benda ni dalam sejarah Melayu, buku sejarah sekolah tak diajar. Kononnya kita nak tak nak lagi ungkit benda lama, nanti orang terasa hati. Last kali bila jadi kes jadi macam nilah. Kita pula tak kehilangan hak dan kita tahu hak kita apa sebenarnya. Itu punca asal. Kau nak fahamkanlah. Dari masalah menang tu Allah Taala aturkan. Dan kita pernah bila kita tertubuh negara Malaysia kan, Indonesia pernah konfront untuk sekat penubuhan Malaysia. Ada bangsa konfrontasi. Sebahagian daripada tentera Indonesia tu try masuk Malaysia untuk take over. Tu ada berlaku. So dari sudut asal benda tadi, menang dan kalah tadi sentiasa berulang. Kejayaan, kegagalan semua akan silih berganti. Cuma kalau umat Islam kita dikuasai oleh kafir, punca dia memang umat Islam tu sendiri punya salah. Bukannya kerana musuh tu terhebat, gagah dan sebagainya. Tapi umat Islam tu sendiri, dalam mereka ada orang-orang yang tertentu. Macam telau Melayu, patah Melayu hanya kayu boleh potong kayu. Hanya kayu boleh potong kayu. Benda tu bukannya nak kita jadi prejudis, kan sentiasa buruk sangka pada orang. Tapi itu realiti yang akan terjadi. Islam kan takkan gagal kecuali kerana ada orang Islam sendiri yang tidak betul iman mereka, kefahaman tak betul, ataupun mereka ni terpengaruh dengan fahaman barat dan cuba untuk menukar Islam tu dengan cara barat, dan itulah hasil dia. Itulah punca Islam tu akan gagal. Bukan yang lain bukan yang lain. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada. Jadi yang okey tadi yang dasar tadi kan. Bila dalam peletakan dasar, bangunan dasar kita letak dalam parlimen ataupun yang sekian. Yang ada dalam tu orang-orang bukan Islam, yang dia orang takkan nak kan apa yang Islam nak. So jadi macam mana kita akan dapat satu keputusan yang Islam akan berjaya? Itu benda masalah sebenarnya. Sampai sekarang takkan boleh diselesaikan. Unless kita gunakan kuasa veto daripada Raja-Raja Melayu. Gunakan kuasa veto ke atas perkara berkenaan dan jalan. Adapun lain tak lepas. Memang kita dalam konteks masalah kuasa Raja-Raja Melayu ni masih lagi ada. Diorang berhak untuk macam tadi kan tak pelantikan Perdana Menteri ke, kalau tak nak lantik takkan jadi. Kalau jemaah menteri pun dia tak terima. Kalau Perdana Menteri ulurkan nama-nama jemaah menteri, tapi dia tak terima nama-nama tersebut, memang takkan boleh terlantik. Tidak akan boleh terlantik. Itu kena faham. Okay, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, sebenarnya tak ada. Tak ada, kita berhenti sinilah. InsyaAllah kita sambung pada masa yang akan datang. Kita ada 2 tajuk lagi untuk Islam agama sempurna. Kita ada 2 tajuk lagi kita tinggalkan. Nanti insyaAllah kalau kata ada ruang kosong pada masa yang akan datang, kita cuba habiskan buku Islam agama sempurna. Dan siapa-siapa yang nak tengok siri yang telah lalu, boleh tengok balik dalam Facebook Baitul Salam. Kita memang ada video tu masih tersimpan. Start daripada tajuk pertama sampailah tajuk insya-Allah hari ini, tajuk yang ke-8, Islam agama sempurna. Maksudnya dalam semua sudut aspek bagi kebaikan manusia dunia dan akhirat sebenarnya telah cukup dan telah ada di dalam Islam ini, segala ajaran berkenaan. Bahkan dalam Quran Karim disebutkan pada kita. Kalau kita tak kurang baca hadis pun kan, ayat Quran tu dah cukup untuk memandu kita kepada perkara-perkara berkenaan. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdi sya'ala anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.